Kemudian terus sujud pun tak bacalah subhana rabbiyal a'la, semua tak baca. Dan sedar-sedar bagi terus sampai tahiyat akhir, baca tahiyat akhir kemudian memberi salam. Adakah sah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan saya Ustaz Hamizul bin Abdul Hamid dalam topik audit solat. Dan tajuk ataupun soalan yang dikemukakan pada saya kali ini ialah, Ustaz, bagaimanakah cara hendak mengqadakkan solat dengan cepat? Bermok macam kereta api laju je, nak cepat ya. Adakah kena baca lengkap? Makna lengkap ni daripada takbiratul ihram, doa iftitahnya, Fatihahnya, surahnya, semua zikir-zikir tu kena baca ya, ataupun cukup sekadar menggenapkan syarat sah solat sahaja. Baik. Sebenarnya kalau kita melihat kepada soalan ni, dia macam ada kekeliruan sedikit. Di dalam solat ni tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia ada yang pertama syarat sah solat. Itu satu. Yang kedua syarat wajib solat. Dan yang ketiga, rukun solat. Kita tengok dulu. Dalam bab syarat sah solat itu, yang pertamanya orang tu mesti suci dirinya daripada hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua, mesti suci badan dan tempat solatnya daripada sebarang najis. Yang ketiga, hendaklah menutup aurat. Yang keempat, hendaklah dipastikan waktu solat sudah masuk. Bagi orang yang solat adaan dah, solat yang tunai yang dah masuk waktu ya. Dan yang kelima, hendaklah dia menghadap ke arah kiblat. Maka sahlah solat tersebut ya. Sedangkan soalan yang diajukan kepada kita pada hari ini ialah, adakah cukup memadai dia membaca yang wajib sahaja? Contohnya dia baca surah Fatihah saja, tak nak baca surah. Dan dia baca tahiyat sahaja ya, dengan takbiratul ihram. Kerana di dalam ibadah solat, saya nak ceritakan sedikitlah, dia dibahagikan kepada 3 kumpulan rukun ya. Kumpulan pertama disebut sebagai rukun qalbi. Rukun qalbi ni niat saja ya. Itu yang pertama. Yang kedua ialah rukun qauli, yakni perkataan. Perkataan ni bermula dengan ucapan lafaz takbir itu, Allahu Akbar. Tak boleh tukar dengan lafaz yang lain. Contohnya, udah boring lah asyik mengucapkan Allahu Akbar, nak tukar Alhamdulillah lah pula hari ni, tak boleh, tak sah solatnya ya. Yang kedua, qauli juga ialah membaca suratul Fatihah. Nabi sebut tidak sah solat orang yang tidak membaca suratul Fatihah. Yang ketiga, membaca tasyahud akhir. Tasyahud awal ataupun tahiyat awal tu sunat ya, tetapi tahiyat akhir itu wajib, rukun. Dan memberi selawat ke atas Nabi itu rukun. Dan memberi salam, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum yang pertama itu adalah rukun. Maka kalau tak ada 5 ni di dalam ibadah solat, maka tak sah solat. Dan kategori ketiga ataupun kumpulan rukun yang ketiga ialah rukun fi'li, perbuatan, iaitu berdiri tegak ya, rukuk, i'tidal, sujud, hinggalah akhirnya memberi salam. Baik, kita tengok balik. Tadi soalan dia kata, boleh tak dia nak qada solat cepat-cepat dan dia nak baca yang wajib saja? Maka apabila dia memenuhi rukun yang 13 itu, membaca takbir ataupun melafazkan takbir dengan sempurna, Allahu Akbar, kemudian baca suratul Fatihah, kemudian rukuk pun dia tak baca Allahu Akbar, malas punya pasal nak laju, tunduk je. Membaca lafaz Allahu Akbar ketika perpindahan rukuk itu sunatnya. I'tidal pun tak nak baca sami Allahu liman hamidah, punyalah rajinnya ya. Kemudian terus sujud pun tak bacalah subhana rabbiyal a'la, semua tak baca. Dan sedar-sedar bagi terus sampai tahiyat akhir, baca tahiyat akhir kemudian memberi salam. Adakah sah? Ya, jawapannya sah lah. Sebab apa? Dia telah memenuhi rukun tadi. Rukun qauli ataupun perkataan ada 5, dia kena laksanakan kelima-limanya itu di dalam ibadah solatnya ya. Kalau tinggal satu je, dia kata, Ustaz boleh tak nak skip selawat atas Nabi, maka tidak sahlah solatnya. Jadi menjawab soalan ini, dia kena pastikan di dalam solatnya itu dia memenuhi 13 rukun, rukun qalbi, rukun qauli dan rukun fi'li. Lengkap 13 rukun itu, maka sahlah solatnya walaupun dia melaksanakannya dalam keadaan yang cepat. Cuma nasihat teman,
Janganlah mereka cepat berbenur nak solatnya. Yuk, ya. Carilah. Sebab solat ni ialah kita berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Maka kalau kita bercakap dengan bos besar kita dekat pejabat, mana maunya kita main laju-laju, ditampar di bos, meninggal mereka, ya. Maka bercakaplah dengan bos dalam keadaan yang sempurna supaya komunikasi itu jadi cantik dan Allah pun jadi bertambah sayang dengan kita, ya. Sekian, wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.